Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. So harap semua dapat dengar lah suara Ana kan. Alright. Hari ni macam yang kita dah janji. Maknanya kita akan belajar bab Bab 9. Warisan. Ana berzoom sikit, tak nampak. Okay. Alright, bab 9. Warisan Kerajaan Kedah Negeri Sembilan dan Perlis. Bab ni sebenarnya kalau tengok tak panjang mana pun. Dia cuma ada dalam 10 berbelah je lah suratnya. Dan Ana pun dah tengok sebenarnya kalau tengok pun memang banyak gambar je. Okey, so kalau yang buka buku teks muka surat 156, kalau yang buka yang pernah bagi PDF, buka ke muka surat 165. Okey, so kalau dalam buku teks ni surat 156. So yang nak present tu take note lah, sebab nanti kalau tak boleh present salah nanti kan. Warisan Kerajaan Kedah Kelantan Negeri Sembilan dan Perlis. Alright, so kita tengok dulu minta maaf. Aspek warisan Kerajaan Kedah dan Perlis mencakupi ni dia salah bahasa ke benda tak? Dia mencakupi ni maknanya merangkumi sistem pemerintahan beraja, adat istiadat, perundangan, persuratan dan kesenian. Nah, ni cerita benda-benda tu je. Dia tak banyak sangat pun. Alright, aspek warisan Negeri Sembilan pula meliputi keunikan. Dia akan cerita pula kat sini dia akan lebih highlight kepada Negeri Sembilan dengan adat pepatih kan. Kita tengok apa benda adat pepatih ni. Dia beza dia. Dan ni boleh tengok lah nilai yang akan belajar kepentingan margai. Ni cerita ni lah kita punya bangsa sendiri lah, bangsa Melayu. Adat yang ada kat Malaysia ni. Okay. So 9.1 Warisan Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis. Pengenalan. Cerita dia. Yang kita pernah cerita itulah Melaka apa semua tu. Dan pembentukan negeri ni lah, Terengganu Perak apa tu itu kan. Ada 4, lepas tu lagi 4 buah dalam bab yang sebelum ni, bab 8 kan. So ni tak ada apa, dia cuma menceritakan semua negeri ni, Kedah, Kelantan, Perlis. Dia ada zaman kegemilangan dan juga zaman cabaran lah. Zaman yang bukan zaman gelap, maknanya zaman yang tak berapa nak selamat lah kan. Maksudnya yang zaman yang kena dijajah tu lah. Alright, so next kita tengoklah sistem beraja, sistem pemerintahan beraja. Okey, ni dia menceritakan yang paling penting kat sini, nombor 1 dengan nombor 2 ni, penggunaan gelaran pemerintah dan cara pelantikan. Kita tengok. Ini cuma pengetahuan lah kan? Tapi kena ambil tahu juga, kemungkinan ada dia nak tanya, mana tahu kan. Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis pertama Tuanku Said Husin Jamalullah kan, yang kita dah belajar sebelum ni, ada lah kan. So kalau ada soalan boleh komen Okay, penggunaan gelaran pemerintah diguna gelaran Sultan. Kedah dan Kelantan diguna penggunaan Sultan, tapi Perlis diguna Raja. Tu je. Cara pelantikan, mana nak cari ganti kan. Pelantikan putera Sultan atau Raja sebagai pengganti. Dan juga daripada jurai keturunan pemerintah pengasas. Maknanya datang dari inilah
salah silah dia yang samalah, berketurunan dia yang samalah kan. Sama ada putera sultan atau raja sebagai pengganti, mana orang lain lah. Orang lain tu yang berstatus raja jugalah. Tengok macam mana yang kita dah bincang sebelum ni. Alright. Ni lah dia punya. Kalau kita kat sekolah, kita ada pengetua kan. Pengetua GPK 1, GPK HAM dan GPK untuk pentadbiran. GPK untuk core curriculum. Ni samalah, lebih kurang lah. Maknanya sultan sini macam pengetua lah. Ni bawah sekali. Ni lah yang kuasa dia paling rendah. Dan kuasa dia yang dia antara paling ramai lah. Sultan seorang je, takkan sultan ramai pula, pelik kan. Pembesar dia lah beberapa, sebab tu lah kalau dia buat segitiga, dia tak buat macam bulat-bulat ke apa tak kan. Sebab mukim lagi ramai. Kalau pembesar ni dia ramai tapi tak seramai penghulu. Penghulu ramai lagi ataupun mukim. Alright, sultan atau raja merupakan hierarki tertinggi dalam pemerintahan beraja. Warisan ini dikekalkan kedudukan sultan atau raja sebagai ketua. Sebab tu ni kita tengok gambar je lah, lepas tu cerita lah, kita boleh agak kan. Sultan atau raja sebagai ketua dalam menteri. Bukan menteri, maknanya sebagai ketua dalam bagi negeri, serta memiliki keistimewaan dia. Yalah, kalau sultan takkanlah dia limited pula. Sultan atau raja juga bertanggungjawab sebagai ketua agama Islam. So kena ingatlah 2 poin kat sini. Dia sebagai ketua dan ketua agama Islam. Ketua ni ketua negeri lah. Ni ketua agama Islam. Ketua agama Islam dan juga merupakan lambang perpaduan. Pembesar dilantik sebagai wakil pentadbir bagi pihak kerajaan dan bertanggungjawab terhadap jajahan atau daerah. Warisan pentadbiran secara unit daerah ini masih wujud hingga kini. Maknanya pembesar ni, maknanya tanah jajahan atau daerah. Dia tak panggil jajahan. Sekarang ni kita panggil daerah lah kan. Daerah ni lah, kalau tengok dia daerah kan ada banyak kan. Contohnya daerah Kuantan, daerah Rompin, daerah mana lagi kan. Ada banyak dah daerah. Dia taklah sebanyak penghulu. Penghulu ni ramai lagi. Ketua kampung kan. Pembesar dilantik sebagai wakil pentadbir bagi pihak kerajaan dan bertanggungjawab terhadap jajahan. Maknanya macam nak kata, dia bukan menteri besar. Menteri besar ni untuk seluruh daerah. Dia lebih kawasan yang lebih kecil lah. Nak kata adun bolehlah nak kata adun, macam adun Pancing ataupun adun Pulau Manis, adun apa lagi ni, Baluk, ada adun Baluk, lebih kurang lah kan. So warisan pentadbiran secara unit daerah masih wujud sehingga kini. Itulah kininya tadi sebut ada adun dah. Dan penghulu, penghulu ni kalau kita panggil Tok Penghulu, maknanya Tok Pak lah, maknanya ketua kampung lah kan. Kita panggil gitu. Merupakan penguasa pada peringkat mukim. Penghulu berperanan sebagai orang perantaraan antara rakyat dengan pemerintah. Tak adalah rakyat, kita orang kampung sini je, ataupun kita orang duduk sini je, rumah kita ni tepi jalan gitu je. Nak pergi cakap dengan raja faham, pergi dekat istana Koh Rizal kat mana tu, kat singgah sana dia lah kan, singgah sana, ataupun kita pergi kat Pekan, kat istana, mai jumpa gitu nak cerita hal besar-besar, dia tak boleh. Kalau kita ada idea ataupun saranan atau benda-benda, kita kena ikut laluan yang betul lah, tak boleh main langgar gitu je kan. Alright, so warisan pentadbiran peringkat mukim ini kekal sehingga kini. Ketua kampung, Tok Pak lah kan. Tok Pak, Tok Penghulu Mendagri, istilah ketua kampung. Macam-macam lagi lah kan. Adat istiadat. Adat istiadat ni pecah banyak dah lagi kan. Untuk Kedah, Kelantan, Perlis,
ada persamaan adat istiadat diraja meliputi inilah keputeraan, perkahwinan, pertabalan, maknanya proses pelantikan lah. Keputeraan ni macam kelahiran lah, birthday. Penganugerahan, maknanya dapat pangkat lah, lebih kurang. Dan pemakaman pemerintah, maknanya pengebumian pemerintah. Alat-alat kebesaran diraja turut diwarisi dan digunakan dalam setiap istiadat rasmi. Alat-alat kebesaran yang awak cerita hari tu lah, yang tak tahu boleh google je lah. Cerita banyak kali dah tengok video sebelum ni lah, kalau tak ingat. Alright, sistem pemerintahan raja berdaulat terpancar. Maknanya mana sistem pemerintahan raja ni? Kita pergi ni sebab dah semua ada kereta kan. Semua dah ada kemudahan, tak ada lah kita tak ada masalah je kita ni tak payah. Kadang kita pergi beli barang je ada kalau tengok cerita apa ni yang cerita Pak Belalang benda ni kan. Maknanya kalau ada racun, ada tikus makan padi ke apa kan, tak ada kita nak pergi jumpa raja ni padi saya kena makan ni, tak ada, orang tak cari dah sekarang ni. Sebab benda tu kemudahan semua dah ada kat kedai kan. Kita pergi kedai hardware lah kan, kedai hardware tanya, biasa kedai Cina lah kan, tak aja jumpa lah Ana lah kedai Melayu ni. Maknanya kalau ada masalah kita jumpa raja dak lah, kita pergi beli kedai situ je lah, beli racun tikus kan. Seperti jangan bagi tikus masuk kan. Itu je sebab kita zaman teknologi. Dulu bukan zaman teknologi kan. So sistem pemerintahan raja yang berdaulat terpancar menerusi warisan. Maknanya secara physically-nya, secara zahirnya, secara mata kasar kita boleh nampak lah. Maknanya bila ada istiadat ni ternampak, ada sistem pemerintahan beraja kan. Macam hari puteraan yang ada setengah-setengah tu dia masuk TV kan. So cerita dia macam tu lah. Majlis pemasyuran. Majlis pemasyuran penggantian sultan atau raja disempurnakan sebelum jenazah pemerintahan dimakamkan. Ni deskripsi dia ni, tahulah. Istiadat pertabalan, maknanya majlis pelantikan lah. Maknanya kalau kita kat sekolah, contohnya watikah pelantikan pengawas, pengawas sekolah, watikah pelantikan pengawas pusat sumber. Sama lah, lebih kurang lah. Tidak panggil lah istiadat pelantikan pertabalan pengawas sekolah. Tu kelas sangat tu. Kalau dapat pakaian diraja tak apa, ni mari sekolah gitu juga pakai gitu-gitu je makan. Dah kita tak sesuai lah, kita nak orang awam nak panggil istiadat pertabalan. Dimulai dengan mempersembahkan naskah Quran atau alat kebesaran diraja. Ni biasalah kalau kita Islam persembahan naskah Quran ni tak pastilah, maknanya persembahkan ni maknanya dia baca saja ke atau diletakkan sebagai inilah untuk sebagai barang untuk ditunjuk kepada inilah yang ada dalam istana tu. Dan alat kebesaran diraja, sultan atau raja dimasyhurkan dengan membaca watikah pertabalan dan kemudian mengucup keris kuasa. Ni itulah cerita dia lah. Menteri besar mengetahui seruan daulat tuanku. Maknanya daulat tuanku. Contohnya kalau bahasa Inggeris, kalau kita tengok cerita orang putih, dia kata long live the king, long live the king. Lebih kurang dah kan. Dia tak panggil, bahasa Melayu panggil hiduplah lama lagi wahai raja. Panjang sangat bunyi. Daulat tuanku dah pendek sikit kan. Penganugerahan bintang dan darjah kebesaran. Penganugerahan darjah kebesaran oleh sultan atau raja juga merupakan warisan yang kekal hingga hari ini. Penganugerahan ini merupakan lambang hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Lazimnya penganugerahan ini disempurnakan bersempena dengan hari sambutan keputeraan pemerintah. Ni cerita dia lah. Ni
cerita yang berlaku masa hari ni lah. Masa hari keputeraan pemerintahan ni, hari jadi lah. Darjah kebesaran dianugerahkan sebagai pengiktirafan kepada sultan atau raja, kerabat diraja dan rakyat yang berjasa. Ada orang dia hebat sangat, dapat anugerah raja kan. Contohnya tak silap Ana Lanur Amalina tahun 2000 berapa tu, 2005 ke 2006, dia dapat 21A tak silap. Dia ambil 21 subjek. Ana pun 9 pun dah nak A belaka kan. Dia 21A belaka kan. Dia dapat Sultan Johor bagi hadiah kan. Hebatlah. Peringat darjah kebesaran. Ni kena lah. Darjat kerabat, tengok gambar, tengok simbol agak-agak kenal. Iyalah tu. Darjah kerabat yang amat dihormati, DK, dihormati Kelantan. Darjah Paduka Seri Setia Sultan Abdul Halim Muazzam Shah DHMS. Darjah Setia Mahkota Polis SMP. Ni lah alat kebesaran dia lah. Tak kenal lagi alat kebesaran, tak tahulah kan. Kena rajin pergi masuk istana sekali. Tanya pengawal istana, boleh tak nak masuk, nak tengok. Dia buat live macam dia, Dewan Rakyat tu nak tengok juga kan. Tahu boleh tengok kan. Kerajaan, perundangan, undang-undang lah. Dia menceritakan bab perundangan. Kita tengok apa benda, cerita bab undang-undang. Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis memantapkan sistem pentadbiran dengan melaksanakan undang-undang yang kemas dan teratur. Sistem perundangan ini bertujuan untuk menjamin keadilan rakyat, melancarkan pentadbiran kerajaan. Ni biasalah. Tak ada apa pun. Takkanlah perundangan ni kan. Penggantian pemerintah, sultan atau raja hendaklah lelaki berketurunan raja, berbangsa Melayu dan beragama Islam. So inilah cerita dia. Undang-undang Tubuh Kerajaan Darul Aman, Undang-undang Tubuh Kerajaan Polis, Undang-undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan. Maknanya kalau nak untuk ni tiga-tiga ni berkongsi lah. Kedah, Perlis dengan Kelantan berkongsi tiga ni. Maknanya sultan raja mesti lelaki kan? Berketurunan raja dan bangsa Melayu dan agama Islam. Kalau salah satu ni accomplish lah, maknanya tak mencapai ke semua ni, maknanya tak boleh lah. Macam mana esok masuk istana, saya nak jadi raja 2 tahun je, kejap lah kan. Tak boleh suka hati gitu kan. Peranan sultan atau raja. Kedudukan sultan atau raja sebagai ketua negeri. Ini cerita dah tadi, ketua agama Islam yang tadi lah, yang atas tadi, cerita hak mula-mula tadi. Badan penasihat atau sultan raja, kuasa Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri diketuai oleh Menteri Besar MB sebagai YDP yang membantu sultan atau raja dalam mentadbir negeri dan rakyat. Pemantapan undang-undang Islam. Tengok ni dah dulu. Yang tepi ni tanggungjawab sultan atau raja. Larangan kepada sultan atau raja, menteri dan jemaah menteri menyerahkan negeri atau kuasa kepada kerajaan lain. Sultan atau raja berhak memilih menteri besar. Ni apa peraturan terhadap sultan atau raja. Walaupun dia sultan atau raja, jangan buat ikut dah. Kalau tengok cerita contohnya disalahguna kuasa lah kan. Tak boleh lah. Hak rakyat dalam pentadbiran. Warga negara berumur 21 tahun atau lebih yang tinggal dalam negeri layak menjadi ahli adun lah kan. Ahli Dewan Undangan Negeri, ahli adun mengikut Perlembagaan Persekutuan. Maknanya anak nak jadi ahli adun boleh kan, umur 21 sekurang-kurangnya 21 kan. Kalau ni sekarang ni form 2 kan, 7 tahun lagi boleh lah jadi ahli adun kan. Tapi kalau tak ada ilmu tu masalah lah kan. Okay, rasanya tak banyak dah lagi ni, banyak gambar je. Pemantapan undang-undang Islam. Ni tak kenal je lah. Kedah menggunakan enactment. Enactment ni maknanya undang-undang lah.
Undang-Undang Zakat, Peraturan Zakat, Penubuhan sebuah jabatan kuasa 1955. Kerajaan Kelantan memperkenalkan enakmen Kerajaan Kelantan, Undang-Undang Jenayah Islam dan Busana Cari Islam. Tengok busana ni apa? Busana DBP kalau siapa yang tak tahu dia tengok. Apa benda busana ni? Alright. Kita tengok. Busana, pakaian lengkap lagi indah. Maknanya busana ni pakaian lah kan? Pakaian jari Islam dan dalam kehidupan dan rakyatnya. Hukum maksiat di Kelantan ditulis pada abad ke-19. Perbuatan laga lembu duk leh. Ni bukan Texas kan? Bukan Texas Chicken duk KL tu. Tu makanan. Laga lembu ni Texas Amerika dah awal dia buat kedai kan. Laga lembu mana kalau laga ayam tu biasa dengar dah, laga lembu tak jadi dengar lagi. Kena gajah jadi dengar tak biasa dengar. Dan persembahan menora. Persembahan menora, kita tengok berapa pula persembahan menora. Kita tengok. Alright. So inilah menora. Jenis macam ni lah kan. Menora. Melarang melarang, bukan boleh menora. Maknanya persembahan gitu tak dibenarkan di Kelantan. Tu cerita. Bawah tu undang-undang lah, undang-undang yang ditulis. Takkan dia nak ambil ni tulisan, nak baca payah tak. Persuratan. Surat ni maknanya taklah semestinya bersurat maknanya untuk macam WhatsApp gitu tak. Maknanya persuratan ni untuk macam kita nak tulis-tulis apa-apa, kita boleh dah kan. Alright, karya sejarah. Persuratan ni lebih menceritakan mengenai apa nama ni, macam undang-undang ke atau cara-cara sesuatu perkara kan. Dia akan ceritalah karya sejarah. Al-Tarikh Salasila Negeri Kedah, karya Muhammad Hassan 1927. Cerita apa ni? Mencatatkan sejarah Istana Kedah dan mengisahkan pengasasan dan senarai pemerintah. Tu cerita dia lah. Itu Nobat. Ni boleh baca. Ni Hikayat Mirang Mahawangsa, macam cerita movie tu kan. Dan sekitar 1821 mengisahkan pengasasan kerajaan Kedah, pembukaan semula kota pentadbiran dan perislaman pemerintah. Tu je. Salasilah atau Tarikh Kerajaan Kedah oleh Wan Yahya bin Wan Muhammad Taib 1911 mencatatkan kronologi maklumat jurai pemerintah negeri Kedah dari tahun 630 hingga 1911, memaparkan perkembangan ekonomi dan pentadbiran Kerajaan Kedah menerusi pembahagian daerah. Tu dah cerita dia. Syair Sultan Maulana. Berkaitan kisah perang tentera Kedah. Dia persembahkan dalam bentuk syair. Syair lah kan. Hikayat Seri Kelantan 1914 mengisahkan negeri Kelantan sejak zaman Cik Siti Wang Kembang, Puteri Saadong dan Raja Abdullah sehingga tahun 19,000. Detik-detik Sejarah Kelantan oleh Sa'ad Syukri bin Haji Muda 1971. Dia cerita apa? Kena tahulah setiap satu ni cerita apa ni. Kena tahu je, bukan suruh baca belaka. Nak baca belaka lagi bagus kan? Lagi banyak tahunya. Yang lagi kenal sejarah setiap negeri tu. Kalau ada boleh jumpa lagi bagus lah kan. Pergi cari muzium tak lagi baca dah. Pasal banyak tangan pegang, koyak habis. Tak ada benda tinggal kat ni. Kesenian. Aspek warisan tersebut termasuklah seni ukir, seni bina, seni pertukangan dan perhiasan. Inilah barang-barang dia. Ini kesenian yang ada pada ketiga-tiga negeri ni lah. Warisan seni ukir banyak diurasi di Kelantan dan Kedah. Motif haiwan digantikan dengan motif alam yang bersesuaian dengan amalan Islam, kekal sebagai hiasan pada istana rumah. Inilah warisan seni bina. Ni memang cara rumah orang Melayu lah ni.
Macam kampung boy tak? Rumah dia. Berupa binaan istana seperti hiasan ukiran daripada kayu berkualiti. Keunikan binaan rumah Melayu tradisional dalam bentuk V terbalik. Dihiasi ukiran bermotif alam. Maknanya inilah dia dengan apa ni, dengan harap dengan apa nama ni, guna alam punya ni lah cara. Tiang yang banyak tiang yang menggunakan hasil hutan tempatan dan berdaya tahan dengan perubahan cuaca. Maknanya kalau hujan tak adalah reput ke apa, tenggelam, patah ke apa. Cari kayu yang betul lah kan. Kayu banyak jenis juga, ada yang jenis tahan air. Warisan seni pertukangan. Pertukangan perhiasan daripada emas dan perak telah menyelahkan kreativiti masyarakat tempatan. Dia pandai buat keris dan pandai keris lah, dan sangat hebat dah keris kat Kelantan dah, macam yang kita kenal dah. Seni kraft tangan pula, kraft tangan Kelantan juga kan. Ada banyak matika berkorotan. Warisan seni persembahan keunikan pada setiap kerajaan. Awang batin merupakan panglipulara di Perlis. Wayang kulit telah diangkat sebagai warisan kebangsaan di bawah kategori warisan tidak ketara. Maksudnya tak ketara ni tak nampak ni lah, tak menjadi tak begitu menjadi perhatian orang lah. Dia mungkin terkenal dekat biasalah kalau tak ni Kelantan lah. Mek Mulung merupakan teater ataupun movie lah, tengok panggung wayang teater. Negeri Kedah yang kekal sehingga kini. Silat, kepandaian kita ada silat. Kalau negeri lain tak, kalau negeri lain belum tentu ada kan. Dan menggunakan ketangkasan menyerang sebagai maknanya tahulah silat kan. Sudah description dia boleh baca. Kini sebagai persembahan istimewa sebagai satu majlis. Contohnya macam itulah sebelum PKP hari itu, yang masa watikah pelantikan yang masa KRS hari itu kan. Okey, keunikan adat dan pemerintahan Negeri Sembilan. Kita tengok keunikan adat Pepatih. Tengok adat Pepatih ni, dia dekat sebelah Negeri Sembilan. Masyarakat ini membawa bersama-sama amalan tradisi adat resam, iaitu adat Pepatih. Walaupun pada hari ini adat Pepatih menerima perubahan semasa, namun masih tetap mengekalkan warisan keunikannya. Aspek keunikan ini berkaitan dengan jurai keturunan sebelah ibu, pelaksanaan hukuman, inilah cerita dia. Kedim dan wanita mewarisi harta pusaka. Maknanya dia menceritakan walaupun adat Pepatih ni terima, tapi ada juga yang tetap pada mengekalkan cara adat Pepatih di Negeri Sembilan. Tengok jurai, maknanya jurai ni sarasilah lah, maknanya berpusat ataupun berpunca dari keturunan sebelah ibu. Kaum ibu perempuan dianggap ibu sokor, ibu yang melahirkan anggota masyarakat. Setiap anak merupakan anggota ibu, suku ibunya. Maknanya anak ni mak dia punya. Anggota suku dianggap sedarah kerana berasal daripada moyang perempuan yang sama sebelah ibu. Cerita dia. Okey, pelaksanakan hukuman bersifat pemulihan dan memberikan pertimbangan terhadap bersalah ke arah kebaikan. Mengutamakan perasaan dan kepentingan pesalah. Sekiranya berlaku kesalahan kecil, maka boleh diselesaikan dengan saling bermaafan ataupun denda yang ringan. Ni cerita ni lah adat Negeri Sembilan. Dia direct dah, tak ada nak cerita apa pun.
Kita tengok atur kehendak. Adat pepatih diamalkan oleh kebanyakan orang Melayu di Negeri Sembilan dan Nanning. Melaka kini adalah berdasarkan Minangkabau dan diboleh Datuk Pepatih Nan sebatang. Maknanya berpunca dari mana adat pepatih ni? Kalau tengok datang dari yang dibawa oleh Datuk Pepatih Nan sebatang lah. Pengalaman adat ini disesuaikan dengan adat orang tempatan. Peraturan yang digunakan pakar bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Maknanya bukanlah peraturan ni maknanya nak mematikan orang tu, tak lah. Teromba kata-kata adat yang berbentuk puisi yang mengandungi peraturan. Tu cerita dia lah. Boleh baca Teromba ni kata-kata lah. Kata-kata dalam bentuk puisi yang bertujuan baik lah. Bahasa mudah. Ada adat, adat istiadat. Okay. Perkahwinan sesama suku. Sama-sama adik-beradik, saudara mara ni tak boleh lah. Tak digalakkan kerana sebagai sebuah keluarga besar dan bersaudara. Dia kata tak galak kalau nak kahwin dengan orang jauh sikit lah. Menggalakkan perkahwinan di luar suku bagi mewujudkan persaudaraan antara suku. Kahwin dengan orang luar dah. Seorang lelaki berkahwin dengan anggota keluarga suku isterinya dan dari kelak orang semenda, orang mendatang. Maknanya dia tak gunalah istilah orang luar, dia guna istilah orang datang. Maknanya orang hak baru masuk keluarga. Wanita yang kahwin sesama suku akan hilang hak mewarisi hak pusaka, manakala lelaki pula akan hilang hak untuk menyandang jawatan dalam adat. Namun begitu, jika hendak mengembalikan hak perlu menjalankan adat memulih pusaka. Upacara kedim, menerima orang dari suku lain atau orang luar menjadi ahli suku. Seseorang itu akan bersumpah tak setia dan bersaudara dengan ahli suku yang disertai serta dibuat penghebahan. Upacara kedim. Kita tengok apa benda upacara kedim ni. Kodim pula dah. Okey, dia tak ada ni Tengok ensiklopedia dia kata apa. Berkedim atau dalam logat Negeri Sembilan disebut kodim. Ni kalau kodim ni macam kodim yang sifat Tuhan ni. Ni bukan, kita tengok tu maksud dia. Adalah satu upacara di mana seseorang diterima masuk menjadi ahli sesuatu suku. Maknanya kodim ni upacara lah. Bukan apa cara. Upacara ni apa cara dia pula apa cara. Salah eja. Dalam adat pepatih. Tu je lah. Ni pun dia cerita dah. Kan? Dan ni lah dia punya pantun ni. Dia cecah di tampung, dia labuh. Cecah, buh. Tak bunyi pantun sangat. Bunyi bunyi ong. Ini okey lah. Wanita mewarisi pusaka. Wanita akan mewarisi harta pusaka termasuk tanah dan rumah bertujuan supaya wanita tidak terabai. Diwarisi secara turun-temurun daripada ibu kepada anak perempuan. Suku ni benda apa? Anggota masyarakat yang dikelaskan mengikut nenek moyang iaitu keturunan sebelah ibu. Suku ni belah ibu yang tak ada cerita tu. Ada 12 suku kat Negeri Sembilan, Biduanda, Batu Hampa, Paya Kumbuh, Mengkar, tiga nenek, Semelenggang, Selemak dan Batu Belang, Tanah Datar, Anak Aceh, Anak Melaka dan Tiga Batu. Batu tiga batu kat sini Orang semenda, lelaki yang berkahwin akan tinggal di rumah isteri dan menjadi ahli anggota suku isteri. Dia gitulah. Orang semenda ni, orang semenda lelaki lah. Lelaki yang kahwin, yang tinggal di rumah isteri. Orang semenda lah. Mengerjakan tanah pusaka isteri dan mestilah berkelakuan baik dan menjaga nama suku isterinya. Ni jaga belah bini dah banyak ni. Mana dia berat sebelah orang perempuan lah kalau adat patih ni.
berperanan penting dalam keluarga seperti mengendalikan urusan peminangan, perbilangan, peribahasa yang melahirkan kata-kata yang menjadi sama ada peraturan undang-undang atau nasihat yang dapat dijadikan pegangan, kenaikan pemerintahan Negeri Sembilan. Inilah ada perut, suku, luak. Okey. Cara pemerintahan. Terdapat 3 kumpulan utama dalam masyarakat Negeri Sembilan, iaitu perut, suku dan luak yang berkuasa menyandang pusaka adat atau pemimpin. Pemimpin dalam adat Perpati ialah ketua adat seperti ibu sokong, bapa ni boleh bacalah. Suku ni siapa, unit terkecil. Suku ni merupakan unit kedua dalam sosiopolitik adat Perpati. Dibentuk oleh beberapa perut. Perut ni bergabung jadi suku. Ini boleh baca, daerah atau jajahan merupakan kumpulan ketiga besar dalam susunan masyarakat Minangkabau. Ini hierarki pemerintahan adat Perpati. Anak buah, bapa, lembaga undang dengan YB atau YDP lah. Ini cara pemerintahan lah kan. Cuma ini dia tak cerita apa skop kerja, cuma dia menceritakan macam mana terhasil lah. Dia tak menceritakan apa fungsi, dia cuma cerita macam mana terhasil. Jam tuan ni cerita. Ni baru cerita. Jam Tuan Besar atau YDP Besar Negeri Sembilan menjadi lambang kesatuan. Berperanan sebagai ketua negeri. Undang ketua luak merupakan undang ni ketua luak yang dilantik oleh lembaga. Kena tahu lah, undang yang 4 Sungai Ujong, Jelebu, Johor, Rembau. Yang 4 undang yang 4 akan berkerapatan bagi memilih seseorang yang lain daripada keturunan Raden untuk menjadi Yang Tuan Besar atau YDP. Lembaga. Ketua suku yang dilantik dia bapa. Ni dah peranan dia semua. Okey, bapa, anak buah dalam perut menjadi seorang ketua. Anak buah dalam perut yang akan melantik seorang ketua yang digelar bapa. Bapa menjadi ketua rujukan aspek yang berkaitan dengan adat dan hukum. Ibu soko. Nak habis dah ni. Ni kalau dia dah habis dah ni. Ibu soko. Hasil ni lah kalau hasil yang paling banyak pun cerita. Mengetahui, memahami dan menghafal adat asal-usul kelompok kekeluargaan yang diwakilinya. Maknanya kena hafal siapa dia atas sekali. Orang kata orang yang nyang, berapa kali nyang pun tak tahu. Maknanya nak kena hafal sampai ke tahap tu lah, lebih kurang maksudnya. Terlibat secara langsung dalam pemilihan dan pelantikan bapa dalam kelompok yang diwakilinya. Maknanya terlibat dalam pelantikan lah. Maknanya jadi AJK dia lah, AJK pelantikan. Jika tiada ibu soko, semua peringkat pelantikan pemimpin adat di Negeri Sembilan tidak boleh dilaksanakan. Dia gitu pula. Tak ada ibu soko, tak boleh nak buat jeng habis. Pelantikan pemimpin secara mufakat oleh ketua bergelar ibu soko, bapa, lembaga dan undang merupakan amalan demokrasi. Pengekalan pegangan adat Perpati dalam kalangan masyarakat di Negeri Sembilan hingga hari ini merupakan penghargaan terhadap warisan adat ini. Ceritakan ni je. Dia ceritakan benda-benda ni semua adalah warisan sehingga hari inilah. Tu je. Dah terkenal dalam Negeri Sembilan. Tanya, kalau ada kawan Negeri Sembilan tu cuba tanyalah. Alright, so ni dia punya ni lah summary, ringkasan dia baca. Dan soalan macam biasalah kena buat soalan dalam buku teks.
So ni bab 9. Tapi kena buat juga awal. Kena buat kena hantar bulan 8 nanti. Okey, soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan apa nama ni, soalan 4, 4A, 4B, 4A dengan 4B je. 4C ni tak payahlah. So, okey, soalan 5, soalan 7A, 7B. Alright. So, take note lah apa yang soalan yang saya buat. Okey, Syafi bawa nak tengok ni soalan. Dia beri salam. Waalaikumsalam. Okey, kawan-kawannya Syafi dia tak datang minggu ni, dia ni lah, dia dengar ikut live YouTube. Right. So next week ke bila ke lepas ni Sarawak dan Sabah lah. So siapa yang present bab 9 tak ada masalah lah nak present, bab Ana dah ajar So kena pandai-pandai lah bagi kena jadi fleksibel sikit macam mana nak buat. Sabah dan Sarawak ni pun taklah panjang sangat, lebih kurang sejam je lah, lebih kurang sejam lebih sikit ke sejam gitulah kan, ceritakan bab Sabah, Sarawak dan keunikan dia. Ok, nak rasa tu saja untuk hari ni. So tengok tak ada soalan. Ok, Assalamualaikum.